Baru-baru ni kecoh lah tentang kes di Sungai Buloh, saudara kita Atri Janggut dengan MBSA dan sebagainya lah. Jadi satu isu yang sangat besar. Tapi kes tu kita letak tepi dulu. Yang hari ni saya nak bincang tentang di sebalik insiden yang menimpa Atri Janggut itu adalah satu isu yang lebih besar, iaitu ekonomi gelap ataupun black market. Ekonomi gelap ni meliputi aktiviti ekonomi lah, aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan yang dikira sebagai illegal, tidak sah dari segi undang-undang. Yang keduanya termasuk juga aktiviti ekonomi yang undeclared, yang tidak dilaporkan. Boleh jadi perniagaannya perniagaan yang sah tapi tidak dilaporkan, maka akan berlaku ketirisan cukai. Ini yang disebutkan sebagai black economy ataupun shadow economy. Kalau kita baca laporan petikan daripada berita tahun lepas oleh Menteri Kewangan, dianggarkan sekitar 300 bilion ketirisan pendapatan negara yang terhasil daripada shadow economy ini. Jadi angkanya sangat besar dan di sana ada beberapa implikasi yang tertentu lah. Yang pertamanya, biasanya ekonomi gelap ataupun black market ni sinonim dengan aktiviti jenayah berat lah, seperti kongsi gelap, edar dadah, pelacuran, penyeludupan, penipuan dan sebagainya. Dan termasuk juga dalam kategori ekonomi gelap ataupun shadow economy ni ialah aktiviti-aktiviti yang nampak macam sah, seperti contohlah yang jual goreng pisang dan sebagainya, tapi tidak dilaporkan, tidak berdaftar, tidak berlesen, maka ini juga boleh dikategorikan sebagai ekonomi gelap. Jadi yang sisi positif itu ada, tapi yang lebih bimbang adalah sisi negatif. Kerana ekonomi gelap ni dia akan membawa kepada masalah yang lebih besar. Satu, mengancam keselamatan kita lah. Yang keduanya, masalah penguatkuasaan, akan berlaku gejala rasuah dan seumpamanya. Dan yang ketiga ialah ketirisan pendapatan ataupun income kepada kerajaan. Jadi tiga perkara inilah dalam mana-mana kerajaan pun sangat concern untuk tackle isu ekonomi gelap ini, kerana kesannya bukan sekadar buruk kepada ekonomi, kepada kerajaan, tapi kepada rakyat secara keseluruhan, sebab dia akan efek keselamatan kita. Jadi untuk selesaikan masalah yang dah berakar-umbi ni memang kompleks lah. Satu dari segi penguatkuasaan, yang keduanya dari segi pencegahan, dan memang bab undang-undang ni lah, maknanya bab rasuah ni memang kena address dulu. Yang keduanya memang kerajaan kena kemudian lah kena raikan peniaga-peniaga kecil yang nak berniaga tapi tidak berdaftar ini untuk didaftarkan, beri lesen dan sebagainya. Jadi ini salah satu cara untuk kita basmi ekonomi gelap ini, yang mana kesan buruknya bukan kepada negara tapi juga kepada ekonomi rakyat di bawahan juga. Anda mungkin tak kenal saya, tapi saya kenal anda. Saya cuma nak beritahu, anda diperhatikan. Tahu ekonomi bayangan? Apa-apa pendapatan yang diterima langsung tak lapor. Ini termasuk aktiviti ekonomi yang disembunyikan bagi mengelak cukai. Ini tidak bagus, boleh menjejaskan negara. Ingat, anda diperhatikan. Ekonomi tersembunyi merupakan aktiviti gelap yang tidak termasuk dalam KDNK negara kita dan juga merupakan aktiviti yang tidak sah di sisi undang-undang. Hal ini disebabkan oleh pihak kerajaan yang tidak cakna dan tidak mengambil berat tentang apa yang berlaku di negara kita. Selain itu, ia juga berpunca daripada masyarakat kita yang tidak mengambil berat tentang apa yang berlaku jika kita melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini. Kesan yang akan datang daripada menjalankan aktiviti ekonomi tersembunyi adalah ini akan menjejaskan prestasi ekonomi serta mengharamkan nama negara. Perkara ini merupakan satu isu yang kritis dan perlu pendedahan yang luas kepada rakyat kerana telah melibatkan pembangunan negara dan juga isu kebajikan rakyat terjejas. Terdapat dua langkah yang dapat menyelesaikan ekonomi tersembunyi. Langkah yang pertama ialah menguatkuasakan undang-undang. Pihak kerajaan mestilah menguatkuasakan undang-undang dengan memberikan penekanan dan lebih perhatian terhadap isu ekonomi tersembunyi ini. Langkah yang kedua ialah memberikan pendedahan dan kesedaran. Pihak kerajaan mestilah memberikan pendedahan dan kesedaran terhadap kepentingan percukaian kepada seluruh orang awam.